that power, power. 음악을 통해 가장 소리로 노래할 때 power, power. 더 강해지는 걸 Turn the music on, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pergi ke laut menangkap ikan, dapat pula si ikan sepat. Assalamualaikum saya ucapkan kepada hadirin dan juga hadirat. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul dalam forum pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang bijak lagi arif, izinkan saya untuk mengulas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Forum kita pada hari ini bertajuk Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dalam Revolusi Industri 4.0. Melestarikan bahasa Melayu dalam era 4.0. Pada tahun 2020, dengan anggaran penduduk dunia mencecah 7.6 bilion, perkembangan semasa teknologi meramalkan 50 bilion peranti elektronik akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Peranti yang saling berhubungan ini menjana data raya dan juga pengetahuan. Kemunculan gelombang teknologi baharu yang dikenali sebagai Revolusi Perindustrian 4.0 ataupun IR 4.0 dan juga era digital ekonomi menyebabkan negara kita terus bangkit dalam menjayakan dasar digital Malaysia. Dalam masa yang sama, revolusi industri ini telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu secara khususnya adalah salah satu dialek lain yang terdapat di Nusantara. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama ada di Indonesia, Malaysia maupun di Brunei bukanlah dibuat secara sewenang-wenangnya. Bahasa Melayu merupakan lingua franca yang digunakan dalam negara kita dan daripada aspek pendidikan, ia digunakan sebagai bahasa perantara untuk berkomunikasi sekaligus dapat menerapkan semangat perpaduan dalam masyarakat. Kita perlu berbangga dengan bahasa Melayu kerana ia adalah bahasa utama dan juga bahasa rasmi negara kita. Pemartabatan bahasa Melayu memerlukan kerjasama daripada semua pihak agar ia dapat menjadi bahasa yang ulung pada suatu hari nanti. Malangnya, dalam mengharungi arus yang berteraskan sains dan teknologi ini, pelbagai halangan timbul untuk memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin dan juga hadirat sekalian, sebelum kita memulakan perbahasan kita, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli forum kita. Di sebelah kanan saya adalah pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu iaitu Dr. Alfad bin Ismail yang merupakan ahli panel yang pertama. Manakala di sebelah kiri saya pula ialah pensyarah cemerlang dari Universiti Malaya iaitu Datuk Dr. Izona Juan bin Zulfa. Tanpa membuang masa, persoalan yang sering timbul dengan isu bahasa ini adalah bahasa Melayu semakin lama semakin kurang dimartabatkan. Masyarakat kini lebih gemar menggunakan bahasa asing ataupun bahasa rejak. Apakah punca yang mendorong kepada berlakunya isu ini? Bagi merangkaikan persoalan ini, saya mempersilakan ahli panel pertama untuk memberikan pendapat beliau. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Muhammad Iskandar bin Syah Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Baiklah, soalan yang diutarakan sebentar tadi secara ringkasnya berbunyi, mengapa bahasa Melayu kian dipinggirkan pada masa kini? Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, bahasa Melayu ini merupakan bahasa perantara utama di negara kita dan juga bahasa kebangsaan di negara kita. Pihak-pihak tertentu, khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka, telah melakukan pelbagai usaha dalam memartabatkan bahasa Melayu dan kerajaan juga tidak dikeninggalan dalam melakukan pelbagai usaha untuk meletakkan bahasa Melayu di
pada tahap yang tinggi. Baiklah, tapi realitinya pada masa kini kita dapat melihat bahawa usaha-usaha pihak-pihak ini seperti tidak dihiraukan dan tidak memberikan apa-apa kesan. Seterusnya menimbulkan persoalan sama ada bahasa Melayu dipinggirkan atau terpinggir. Baiklah, di sini terdapat beberapa faktor yang saya dapat bawakan mengapa bahasa Melayu kini kian dia nak tirikan oleh rakyat Malaysia sendiri. Baiklah, masalah utama yang menyebabkan keterpinggiran bahasa Melayu ialah perspektif masyarakat Melayu sendiri. Apabila ramai yang bertanggapan bahawa bahasa Melayu merupakan perkara yang terlalu remeh untuk dipelajari. Jadi si muda terutamanya berfikiran bahawa perkataan baku dalam bahasa Melayu itu kolot, dan bahasa ada juga ramai juga remaja yang tidak boleh bertutur dengan betul dalam bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Melayu. Kononnya mereka menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa kedua mereka dan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara utama mereka. Persoalannya, di manakah silapnya sehingga generasi masa kini hilang semangat kemalayaan dan konteks bahasa dan budaya serta mengagung-agungkan segala yang benda yang datang daripada barat. Mungkin ini berpunca daripada ibu bapa mereka yang mempunyai pandangan bahawa bahasa Melayu tidak penting kerana mereka sendiri sudah dilahirkan Melayu dan bahasa Melayu. Tanggapan ini seterusnya diturunkan kepada anak-anak mereka. Pemikiran seperti ini perlu dikikis dengan segera kerana generasi muda sepatutnya meneruskan perjuangan memartabatkan bahasa kebangsaan, bukannya memperlekehkan bahasa Melayu itu sendiri. Bagi masyarakat bukan Melayu pula, mereka lebih mementingkan bahasa ibunda mereka. Rata-rata hari ini kita dapat melihat dalam masyarakat kita berpuak-puak kerana perbezaan bahasa dan warna kulit. Mereka tidak sedar bahawa mereka bernaung di bawah satu payung yang sama dengan individu lain, iaitu di Malaysia. Kita ini satu Malaysia, semua kaum sama sepatutnya. Oleh itu, mengapakah sentimen perkauman masih ada hinggakan setengah individu bukan Melayu masih tidak boleh bertutur dalam bahasa kebangsaan kita, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menetap di tanah air ini, malah memegang status warga negara. Kata ini bukan bermaksud untuk saya bukan bermaksud untuk memprovokasi mana-mana pihak, tetapi hanya ingin menyorokkan realiti yang terjadi bahawa ramai masyarakat bukan Melayu di Malaysia yang berstatus warga negara tapi tidak boleh bertutur bahasa Melayu dengan betul. Okey, seterusnya jika kita teliti dalam sesuatu bidang sebagai contoh kejuruteraan, mungkin bahasa Melayu kurang sesuai diaplikasikan kerana bidang ini mempunyai terma-terma yang mungkin tidak terdapat dalam kosakata bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, masalah ini bukanlah alasan yang kukuh untuk kita memikirkan bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara utama dalam kalangan masyarakat Malaysia sepatutnya tidak menjadi masalah kepada masyarakat ini, kerana dari sehari ke sehari bahasa Melayu berkembang menjadi lebih universal dan kosakata yang luas. Sepertinya Dewan Bahasa dan Pustaka akan sentiasa melakukan usaha untuk mengemas kini bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang baru untuk menyesuaikan dengan bidang-bidang sains dan teknologi sekarang. Maksudnya ini tidak boleh bidang-bidang kejuruteraan ini tidak boleh menjadi satu alasan untuk mengatakan bahawa kamu tidak mahu untuk menguasai bahasa Melayu dengan betul, sedangkan kamu sendiri masyarakat Melayu. Soalan sama, ada bahasa Melayu terpinggir atau dipinggirkan, sepatutnya tidak timbul lagi pada masa ini. Agak tidak relevan atau agak tidak wajar untuk dibangkitkan semula pada masa kini. Kemerdekaan yang dikecapi selama 50 tahun lebih sepatutnya sudah mematangkan pihak kerajaan dan Dewan Bahasa Pustaka bagi melaksanakan langkah-langkah memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, itulah antara faktor yang boleh saya bawakan mengapa bahasa Melayu kita kian dipinggirkan. Baiklah, terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, demikian tadi merupakan penjelasan tentang bahasa kebangsaan dalam era revolusi industri 4.0 yang telah diulaskan secara terperinci oleh Dr. Arfad. Jadi, kita teruskan pula dengan ahli panel kedua kita untuk memberikan pandangan beliau. Dipersilakan, Datuk.
Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis dan panel pertama Dr. Alfad atas pendapat beliau. Baiklah, bagi saya berpendapat bahawa bahasa Melayu berkedudukan yang agak tidak stabil pada masa kini. Dan oleh kerana era pemodenan yang semakin membangun dan juga kerana perubahan yang berlaku di dalam industri kita. Hal ini adalah kerana bahasa kebiasaan yang digunakan di dalam industri di semua negara, termasuklah negara kita, adalah bahasa Inggeris, kerana ianya adalah merupakan bahasa antarabangsa dan akan dapat memudahkan lagi proses-proses perindustrian. Namun, walaupun industri di negara kita semakin bercambah maju, akan tetapi bahasa kebangsaan kita sendiri yang akan dipinggirkan dan mendapat akibat yang tidak bagus, dan hal ini akan lama kelamaan akan menyebabkan bahasa Melayu kita semakin tidak digunakan dan ianya akan ditelan zaman begitu sahaja. Oleh itu, hal ini telah menekankan bahawa pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam revolusi perindustrian 4.0. Ya. Apabila penggunaan bahasa Inggeris telah menjadi kebiasaan bagi bagi masyarakat di negara kita, mereka telah biasa menggunakan bahasa Inggeris dan ianya akan membuatkan mereka menggunakan juga bahasa Inggeris ketika melakukan kerja-kerja ataupun mengakses sesuatu seperti komputer, telefon bimbit dan sebagainya. Dan hal ini akan menyebabkan masyarakat meninggalkan bahasa Melayu selama-lamanya. Bukannya mereka tidak menggunakan bahasa Melayu secara 0% terus. Mereka masih menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi, tapi dengan kadar yang rendah. Dan apabila kadar yang rendah ini adalah yang paling membimbangkan, kerana apabila mereka tidak menggunakan bahasa Melayu regularly, tidak menggunakan bahasa Melayu dengan kerap, cuba kita bayangkan macam ni. Satu generasi A menggunakan bahasa Melayu secara separuh, iaitu hanya ketika bercakap dengan keluarga. Tetapi apabila bekerja, apabila menggunakan sesuatu, mereka tidak menggunakan bahasa Melayu. Okey, tetapi generasi A ni akan mengajar anak mereka bercakap dalam bahasa Inggeris, akan terbiasa dengan bahasa Inggeris dan tidak akan menekankan bahasa Melayu kepada anak mereka. Jadi anak mereka ini merupakan generasi B, dan apabila anak mereka membesar menjadi generasi B, generasi seterusnya selepas generasi A, bahasa Melayu akan semakin lama makin pupus daripada penggunaan oleh generasi tersebut. Sebelumnya generasi A hanya menggunakan bahasa Melayu ketika di rumah. Okey, cuba bayangkan, mungkin generasi B hanya menggunakan bahasa Melayu ketika mungkin ketika membaca sesuatu dalam bahasa Melayu, bukannya atas kehendak sendiri, namun secara terpaksa, kerana mereka terpaksa membaca sesuatu dalam bahasa Melayu. Dan hal ini akan berlarutan kepada anak mereka, generasi seterusnya, dan ini lama kelamaan akan menyebabkan kehilangannya bahasa Melayu. Dan ini tidak bagus, kerana bahasa Melayu adalah sesuatu yang kita sebagai rakyat Malaysia perlu membantabatkan. Seperti yang kita lihat, terdapat banyak rakyat Malaysia yang masih tidak fasih bahasa Melayu, walaupun mereka sendiri rakyat Malaysia. Kita tahu bahawa bahasa kebangsaan kita merupakan bahasa Melayu dan bukan bahasa lain. Jadi kita perlulah berusaha untuk memahami bahasa Melayu, walaupun ianya susah bagi sesetengah pihak, tetapi kita perlulah berusaha untuk memahami bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya dapat bercakap dalam bentuk perkataan yang simple, yang mudah. Seterusnya, hal ini menyebabkan hal ini disebabkan oleh rakyat kebiasaan yang bercakap bahasa lain. Seperti yang saya cakap tadilah, mereka tidak biasa menggunakan bahasa Melayu di dalam kehidupan harian mereka. Mereka menggunakan bahasa Melayu hanya untuk mungkin cakap dengan keluarga, tetapi tidak menggunakannya secara untuk sesuatu yang profesional seperti di tempat kerja, ataupun seperti untuk membaca sesuatu di dalam internet.
ya, ini banyak possibilities, minta maaf, banyak kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh orang yang menyebabkan mereka tidak fasih dalam bahasa Melayu dan tidak menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, saya rasakan, sebagai profesor, saya rasa Malaysia sewajarnya mewajibkan pelajar-pelajar universiti untuk belajar bahasa Melayu. Bukannya belajar subjek universiti dalam bahasa Melayu. Kerana saya faham ianya sukar untuk tukar term daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Ini sukar. Tapi adakan subjek khusus di dalam bahasa Melayu dan mewajibkan semua pelajar universiti untuk belajar supaya mereka tidak meninggalkan bahasa Melayu begitu saja. Saya akan terangkan lebih terperinci di dalam untuk Sakgi. Sekarang ni saya serahkan kepada pengurusi majlis kembali. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang cukup mantap daripada ahli panel kita sebentar tadi. Kita sudah tahu apakah punca yang menyebabkan bahasa kita semakin lama semakin kurang dimartabatkan. Jadi, apakah solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dengan ini, saya menjemput Dr. Alfat sekali lagi untuk memberikan hujah beliau. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kembali balik kepada giliran saya untuk menjawab soalan daripada pengurusi majlis yang secara ringkasnya berbunyi, apakah langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu dan bagaimanakah ini menangani penggunaan bahasa rojak dan bahasa tidak formal. Baiklah, bagi saya pihak yang paling berwajib dalam memandang fenomena ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka, kemudiannya Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan. Baiklah, semua pihak yang bertanggungjawab ini perlulah mengambil inisiatif dengan duduk semeja dan berbincang mengenai isu ini. Seperti mana bekas ketua pengarah DBP Datuk Abdul Aziz Deraman memberitahu bahawa akta DBP yang dipindah perlu mengatasi kuasa akta-akta yang lain. Hal ini bertujuan mengenakan tindakan undang-undang atas mereka yang mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa yang lain serta menggunakan bahasa kemasan dengan cara yang salah. Kerajaan sewajarnya memberikan penekanan yang lebih serius dalam menangani masalah ini. Hal ini kerana sekiranya kerajaan sendiri tidak mengambil berat terhadap perkara ini, maka agak mustahil untuk membendung penggunaan bahasa rojak ini daripada terus berleluasa dan agak mustahil untuk kita dapat memartabatkan bahasa Melayu secara penuhnya. Seterusnya, langkah-langkah untuk mengatasi isu bahasa rojak ini dan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah terletak pada ibu bapa, iaitu ibu bapa perlulah menerapkan budaya penggunaan bahasa Melayu yang betul terhadap anak-anak. Hal ini perlu dilakukan dari peringkat awal, iaitu semasa anak-anak masih kecil. Penggunaan bahasa Melayu yang betul daripada ibu bapa akan dapat mengelak penggunaan bahasa rojak dalam kalangan anak-anak daripada terus berleluasa. Hal ini kerana sekiranya anak-anak telah dilatih dan dididik untuk bertutur bahasa Melayu sejak dari kecil, maka ia akan menjadi satu kebiasaan kepada mereka apabila mereka besar, dan oleh itu akan terbendunglah penggunaan bahasa rojak di kalangan para remaja. Keadaan ini dapat ditafsirkan melalui pepatah Melayu, berlentur buluh biarlah dari rebuhnya. Oleh itu, bahasa Melayu yang betul tanpa derajat dapat diterapkan terhadap anak-anak melalui peranan ibu bapa yang mendidik anak-anak sejak dari kecil. Selain itu, masyarakat haruslah mengawal diri dalam menggunakan bahasa dalam suatu majlis supaya mereka sentiasa menggunakan bahasa yang betul, baik semasa menggunakan bahasa Melayu maupun bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya. Jika mereka menggunakan bahasa Melayu, biarlah sepenuhnya digunakan perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu, dan begitu juga sebaliknya, sekiranya menggunakan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan bahasa Arab, biarlah penggunaan kata-kata sepenuhnya dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan penggunaan bahasa rojak dan mengelakkan campur aduk antara bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. Keadaan ini akan menjadi ikutan kepada rakyat dan kelamaan seluruh masyarakat dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul tanpa sebarang campur aduk dengan bahasa-bahasa Melayu. Baiklah, di samping itu juga, bagi mengelakkan penggunaan bahasa rojak dan bagi memartabatkan bahasa Melayu, sikap atau pemikiran menganggap bahawa bahasa Melayu ialah bahasa yang kolot perlulah dihapuskan.
Alasan yang menyatakan bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai perbendaharaan kata yang cukup tidak boleh diterima sama sekali. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu bersifat terbuka. Buktinya bahasa kita telah menerima perkataan-perkataan Inggeris bagi menambahkan perbendaharaan kata kita. Contohnya seperti perkataan partisipasi, perspektif dan sebagainya. Oleh itu, masyarakat seharusnya menyanjung tinggi terhadap bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu, dan mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa rojak. Sungguhnya bagi mengelakkan penggunaan bahasa rojak memerlukan disiplin, komitmen dan latihan diri yang bersungguh-sungguh. Tuntasnya sikap masyarakat perlulah berubah supaya gejala ini dapat diatasi. Akhir sekali, faktor yang terakhir adalah peranan media massa. Media massa juga memainkan peranan penting bagi mengelakkan bahasa rojak dan bahasa singkatan digunakan secara berleluasa, dan mereka juga adalah satu medium yang penting untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kini masyarakat amat dipengaruhi oleh media massa, terutamanya bagi golongan remaja. Program televisyen, filem dan drama yang menggunakan bahasa rojak dan bahasa singkatan akan dipelajari dan akan mempengaruhi remaja untuk menggunakan bahasa rojak. Keadaan ini disebabkan mereka mempunyai naluri yang tinggi untuk mencuba sesuatu. Oleh itu, apabila mereka mempunyai satu pengaruh yang kuat, maka mereka akan ikut satu benda itu. Seharusnya program-program di televisyen yang mengandungi penggunaan bahasa rojak tidak boleh ditayang keluar. Contohnya seperti Akademi Fantasa ataupun filem-filem sebagainya yang menggunakan bahasa rojak harus ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Ataupun tidak perlu ditapis, tapi semua masyarakat ataupun semua media massa ataupun pihak rancangan TV sepatutnya memainkan peranan dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul, tidak mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa yang lain, kerana mereka mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penonton-penonton yang lain. Oleh itu, sekiranya mereka menggunakan bahasa Melayu yang betul, oleh itu remaja-remaja terutamanya yang menonton akan terpengaruh untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul. Natijahnya, gejala ini hanya akan dapat diatasi sekiranya semua pihak memainkan peranan yang penting, tidak kira kerajaan, masyarakat, media dan individu sendiri. Oleh itu saja daripada saya. Itulah antara langkah-langkah yang saya dapat berikan untuk memartabatkan bahasa Melayu dan mengatasi bahasa rojak, penggunaan bahasa rojak dan bahasa singkatan. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih atas penjelasan tersebut, Doktor. Bagaimana pula dengan pendapat Datuk? Terima kasih kepada ahli panel 1 dan pengurusi majlis. Okey, saya akan menyatakan cara-cara untuk memantapkan bahasa Melayu. Terdapat banyak pelbagai cara-cara yang kita dapat melakukan untuk memantapkan bahasa Melayu, dan antaranya yang pertama yang paling saya rasa berkesan adalah melalui pengadaan pertandingan-pertandingan seperti pertandingan yang berkaitan dengan bahasa Melayu, supaya penggunaan bahasa Melayu dapat dinormalisasikan di kalangan masyarakat kita. Seperti contoh, pihak kerajaan boleh mengadakan pertandingan inovasi di seluruh negara, namun hanya dengan menggunakan bahasa Melayu. Dengan cara ini, mereka secara tak langsung mereka akan dapat menggunakan bahasa Melayu dengan lebih banyak lagi, dan hari ini mereka tidak akan sedar bahawa mereka telah menggunakan bahasa Melayu dengan terlalu banyak, dan akan menyebabkan ianya menjadi kebiasaan bagi mereka, dan mereka tidak akan menggunakan bahasa lain, ataupun mereka mungkin akan menggunakan bahasa lain lagi, tetapi mereka tidak akan melupakan bahasa Melayu dan akan kerap menggunakan bahasa Melayu selama-lamanya. Hal ini juga dapat mendedahkan kepada orang ramai bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam bidang perindustrian adalah tidaklah sesusah ataupun sepelik yang dikatakan oleh orang. Antara contoh-contoh pertandingan yang boleh diadakan oleh pihak kerajaan adalah pertandingan inovasi, tetapi di dalam bahasa Melayu. Mengapa pertandingan inovasi? Hal ini adalah kerana tajuk kita merupakan dalam revolusi industri 4.0 penggunaan bahasa Melayu. Jadi
penggunaan bahasa Melayu, jadi pertandingan inovasi ini merangkap skop industri di negara kita. Jadi apabila penggunaan bahasa Melayu digunakan di dalam bidang yang sama di dalam tajuk kita, iaitu industri regulasi, jadi ianya akan dapat membuktikan bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam industri regulasi amatlah penting dan boleh digunakan dan tidaklah sesusah yang dikatakan. Baiklah, seterusnya saya punya cadangan adalah ibu bapa. Ini datang daripada ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting juga dalam hal ini. Ibu bapa sewajarnya mengajar anak-anak mereka untuk menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka sejak daripada kecil lagi. Hal ini adalah kerana apabila mereka, kita bagi contoh, apabila mereka telah besar dan tidak dapat didikan bahasa Melayu oleh ibu bapa, hal ini akan menyebabkan mereka tidak mempunyai kebiasaan untuk menggunakan bahasa Melayu, dan lama kelamaan, seperti yang saya cakap tadi lah, mengikut generasi itu, bahasa Melayu akan pupus begitu sahaja. Bab kata aforisma Melayu meletup buluh piala dari rebungnya. Ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak untuk menggunakan bahasa Melayu sejak dari kecil lagi. Tak salah untuk mengajar anak-anak berbahasa Inggeris dari kecil. Itu adalah perkara yang bagus kerana bahasa Inggeris amat penting. Tetapi jangan melupakan bahasa Melayu juga. Ajar juga bahasa Melayu supaya mereka tidak akan melupakannya selama-lamanya ketika mereka besar. Hal ini adalah kerana terdapat ibu bapa yang tidak mengajar langsung bahasa Melayu kepada anak-anak mereka, dan ianya akan mencetuskan masalah seperti penggunaan bahasa Melayu tidak tinggi dan peminggiran bahasa Melayu di negara kita sendiri. Apabila ibu bapa mendidik anak-anak mereka untuk bertutur di dalam bahasa Melayu semasa di rumah, ianya akan menambah baik lagi penguasaan anak-anak mereka dalam bahasa Melayu. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting bagi saya dalam menangani hal ini. Selain daripada pihak kerajaan, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Okey, seterusnya saya merasakan bahawa pihak sekolah juga boleh memainkan peranan dalam hal ini, kerana pihak sekolah merupakan golongan yang berada di sekolah, merupakan golongan yang sentiasa berada dengan murid-murid, dan hal ini akan menyenangkan lagi apabila usaha ini dijalankan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah boleh mengadakan minggu-minggu ataupun bulan bahasa Melayu di sekolah-sekolah mereka. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan bahasa ini, mereka boleh mengadakan pertandingan-pertandingan seperti pertandingan sajak, pertandingan berpantun, pertandingan bahasa pemada. Hal ini akan secara tak langsung meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan murid-murid dan akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Dan seterusnya, ianya juga boleh mendedahkan kepada murid-murid tentang senangnya penggunaan bahasa Melayu, dan secara tak langsung mereka akan menggunakan bahasa Melayu dengan banyaknya. Apabila hal ini, guru-guru bolehlah juga menyediakan hadiah yang menarik minat murid-murid supaya penyertaan untuk pertandingan ini banyak. Seperti kita tahu, murid-murid ini mereka tertarik kepada benda-bendaan seperti mainan, hadiah, apa-apa sajalah. Jadi cuba bayangkan kalau seorang guru mengadakan pertandingan tetapi pemenangnya tidak dapat hadiah, adakah ianya akan menarik minat murid-murid untuk memasuki pertandingan tersebut? Tidak. Ini tidak akan menarik perhatian mereka langsung. Jadi untuk menggalakkan murid-murid bahasa Melayu, kita kena mengadakan inisiatif bulan bahasa, dan bulan bahasa ada pertandingan-pertandingan seperti yang saya sebutkan tadi, dan pertandingan-pertandingan itu perlulah mendapat sambutan yang tinggi supaya matlamat utama pelaksanaan pertandingan itu berhasil, iaitu dengan penyediaan hadiah-hadiah yang lumayan. Tak perlulah lumayan sangat, nampak ada sesuatu.
ada sesuatu supaya penyertaannya tinggi dan secara tak langsung akan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan pelajar. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita atas ulasan yang sungguh mantap sebentar tadi. Demikian merupakan ulasan daripada kedua-dua ahli panel kita yang berkaitan dengan tema utama kita, iaitu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam mengharungi era revolusi industri 4.0. Bagi mengatasi permasalahan ini, semua pihak haruslah berganding bahu untuk mengangkat dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam semua urusan harian serta sebagai bahasa kebangsaan. Janganlah kita sesekali melupakan keagungan bahasa Melayu ketika kita meniti arus kemodenan ini. Oleh hal yang demikian, ayolah kita memartabatkan bahasa Melayu supaya bahasa kita tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Jika kita semua terus berusaha untuk memartabatkan bahasa kita, tidak mustahil generasi-generasi yang bakal dilahirkan mampu untuk membawa bahasa Melayu ke pesada dunia. Hadirin dan hadirat sekalian, sedar tak sedar kita sudah menghampiri ke penghujung majlis. Sebelum mengundur diri, saya mewakili semua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi hadir ke majlis ini. Dengan ini, saya ingin memohon maaf seandainya ada terkasar bahasa ataupun mengguris perasaan. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.